Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Imam Busi dan ahli surau, tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kami kita menampakkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama pada malam ini diberikan kesempatan dan lapangan masa. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang kedua kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Ada berapa? Ada. Oh, yang ini kuat ni. Hari ini merupakan hari yang kedua kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Maghrib itu hari dah. Semalam kita dah masuk bulan yang pertama, hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Dan bila kita masuk bulan Zulhijjah ini, berarti kita juga disunatkan atau dituntut untuk melakukan amalan-amalan tertentu seperti mana orang-orang yang berada di Mekah yang sedang mengerjakan atau yang pergi menunaikan haji, maka kita juga ada amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang disunatkan untuk kita laksanakan dalam bulan Zulhijjah. Sebab itu kadang-kadang salah faham kita. Bila masuk bulan Zulhijjah, orang kata ini bulan orang pergi haji. Sedangkan bulan Zulhijjah ini kan hanya untuk orang yang pergi haji saja. Tak. Orang yang tidak pergi haji juga ada amalan-amalan yang disunatkan di dalam bulan ini. Maknanya ibadah di dalam Islam ini tidak hanya pada kelompok tertentu sahaja. Kalau kita tengok bulan Ramadan, seluruh orang kan beribadah. Masuk kepada bulan Rajab umpamanya, maka semua orang, Syaban semua orang, Zulhijjah pun begitu juga semua orang. Maka tidak hanya orang-orang yang tertentu saja, khususnya kita kaitkan dengan orang yang mengerjakan haji di Mekah. Memanglah orang yang mengerjakan haji bila masuk bulan Zulhijjah berarti telah masuk bulan untuk kerja-kerja haji. Untuk nak berniat haji
Dia bukan Zulhijjah saja, tak. Daripada bulan Syawal boleh dah. Masuk je 1 Syawal, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sah. Saya aku berniat mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sah. Dan dia kena duduk dalam ihram. Maknanya kalau lelaki-lelaki pakai 2 helai kena ihram. Pergi pejabat, kasut tak boleh pakai, tie boleh pakai, kena ihram 2 helai. Pasal dia telah berniat. Kalau tak ada kerja lah kan. Makna nak cerita untuk berniat ihram. Tuan, saya ingat masuk sikit tak apa. Kalau tuan tak masuk, takut orang luar datang, dia tengok, oh dah padat orang, tak boleh masuk dah tu. Itu baik masuk. Dapat sikit. Jangan takut tuan. Dia ustaz dia macam artis juga. Dia masuk. Sini kosong, dalam sini kosong. Tuan, saya ni surau memang sedia ni. Surau yang memang sedia ni. Boleh lah tuan tu. Yalah, kadang-kadang kita nak buat surau pun orang tak ada apa hal pula kan. Surau ni baru buat ke tu dalam? Surau lama dah. Pengajian pun baru lama dah. Baru tu maknanya yalah, kita di surau dan masjid ini, apabila ada orang yang lebih daripada 3 orang, tempat itu disuruh supaya bukan 3 orang, 2 orang disuruh supaya mendirikan solat berjemaah. Itu yang kata buat surau tu. Kalau buat solat berjemaah dalam rumah masing-masing, solat gaya pula, maka bila ada kelompok manusia, kita buat surau supaya kita boleh berjemaah bersama-sama. Itu tujuan dia. Sebab surau dengan masjid tak. Masjid dia lain, itu cerita lain lah. Surau atau orang panggil musalla. Surau ni tak ada dalam bahasa Arab. Al-surau tak ada. Surau ni kita orang Melayu, itu hukum surau tak ada. Dia dalam bahasa Arab sama ada masjid atau yang dipanggil jami'. Masjid juga, tapi kita masjid dan masjid jami' pula kan. Masjid jami' Subang. Orang Arab baca menung ni 2 kali masjid. So, masjid, masjidun, dia juga jami'un. Jadi kadang-kadang orang Arab dia tak guna masjid. Narakum insyaAllah dan jami' insyaAllah. Masjid Al-Qam dia kata, saya acah je tuan, betul tak faham pun. Maknanya kalau kadang-kadang nak jumpa kawan tu, dia kata itulah, insyaAllah narakum layla insyaAllah dan jami' insyaAllah. Ada jumpa malam ni dekat masjid. Jami' tu masjid lah. Atau itu masjid, fil masjid, itu memang masjid lah. Jadi bahasa Arab dia boleh masjid atau musalla. Musalla tempat sembahyang. Musalla ni mana di dalam rumah kita pun ada musalla. Itu kita buat surau. Surau ini bagi musalla, dia tidak musalla. Dari pula kita orang Melayu ada masjid, ada jami', ada masjid daerah, masjid negeri, masjid negara, surau, musalla, tempat sembahyang. Habis macam semua ni kan. Jadi hantar je tuan. Yang penting ada tempat untuk disambung sembahyang. Dan lebih pada itu supaya kita mengimarahkan. Kita kalau tempat sekadar sembahyang saja tadi, tentu kita dulu adakan listen macam malam ni lah. Tentu aku kan jauh nak jalan, semua duduk keliling je. Kalau malah nak turun yang kaki, terjun je kan, kompor ke bawah. Sesuruh ni memang tak bawah kan. Bukan nak kena mutu kan. Yelah, kadang orang kata sebab payah lah, dia kata petrol dah naik 20 sen dengan dalam ni je pun kan. Yang boleh masuk sembahyang dalam ni tuan-tuan ni, orang ni tak boleh masuk. Pasal nak masuk pun dia tadi, apa hal tu? Ada ceramah hari ni masuk. Kalau kata ceramah tak ceramah, saya dah masuk, tak lagi sudah saya balik lah. Faham? Jadi makna itulah tuan ni. Itu penting masjid surau ni. Sekurang-kurangnya kita adalah tempat untuk kita berkumpul.
jumpa tiap-tiap hari. Kan itu kita ni surau ni, kita siapa lagi yang nak memarahkan? Kan? Yang nak memarahkan surau dalam sini kita. Siapa lagi? Tak dia nak tunggu orang lain pula. Orang agama lain dia tak dia pula dia nak memarahkan rumah kita pula. Orang kita mesti. Kalau orang lain datang ke surau masjid, kita marah pula. Kan? Marah. Orang masuk masjid, pasal apa orang Islam masuk dalam masjid? Marah pula. Dia masuk dalam. Dia kira marah orang masuk ke dia. Itu masalah kita. Walaupun dari segi hukum tu, kalau kita buka perbincangan ulama tentang berkenaan dengan masuk masjid bagi orang Islam ini, ulama hanya menyatakan bahawa masjid yang tak masuk itu ialah Masjidil Haram. Kalau luas sikit tanah haram, itu saja. Tak masuk masjid-masjid lain. Tapi kita orang Melayu ni, pasal kita memang dia ada rasa sentimental value dia lebih sikit. Jadi maknanya bila kita masuk, orang lain masuk masjid, dia rasa tak selesa. Itu dia sebab. Bukan sebab kerana dia nak masuk masjid tu, tak. Dia tak selesa, itu saja. Ini masalah. Tapi bagi yang pelik, masjid negara kita tak marah pula orang masuk. Kan? Masjid negara orang masuk. Elok. Masjid Shah Alam orang masuk. Orang Islam siap ada turis guide lagi. Kan? Dia kata you nak masuk? Tak pun, I boleh lead you. Mana you nak pergi tengok? Tak ada usaha. Masjid Putrajaya lagi lah orang masuk. Pun tak ada usaha. Masjid KLCC dulu pun Puteri Raja masuk, Raja England masuk, pun tak ada usaha. Kita je surau, dah lah surau kita kecil. Kan? Kita pula act macam tak, ini bukan surau sini tu, ini bukan Bukit Subang. Dah lah, dah lah. Ini Bukit Anti-Antik. Sebab baru ni tak, maknanya suatu kita lah yang nak memarahkan. Kan? Kita kalau misalnya pun Maghrib Isyak, kan? Sejak kita duduk, sejak majlis ilmu sambil solat Maghrib, duduk majlis ilmu, kemudian kita solat Isyak, habis balik. Saya pun tak ceramah panjang, itu susah lah. Kalau balik lama pun dalam 10-20 pun saya berhenti. Tak panjang pun boleh. Jadi maknanya kita nak pesankan betul lah. Jadi kita balik cerita tadi. Saya pun ingat kat awal kita cerita kalimah tadi. Maknanya orang yang di Mekah sekarang, bila dia masuk bulan Zulhijjah, berhenti mulalah kerja haji. Jadi akan mula pada bulan Zulhijjah. Jadi itu orang yang berada di Mekah. Kita yang berada di sini, kita tak buat kerja haji, tetapi kita juga ada ibadah khusus yang berkait dengan bulan Zulhijjah. Sebab itu hari masuk 2 Zulhijjah, orang di Mekah kira ni hari kedua Zulhijjah. Tak sabar lah. Maknanya hari Jumaat nanti akan masuk Jumaat pula. Hari Ahad akan masuk 8 Zulhijjah. Ahad 2 minggu depan. Jadi maknanya Ahad depan orang dah mula bergerak ke Arafah. Jadi hari ni orang dah mula mengira hari nanti 2 Zulhijjah. Esok 3, 4, 5. Itulah. Itu orang Mekah. Kita di sini pun sebenarnya begitu. Mana hari ni 2 Zulhijjah, 2 dah 2. So 3. Tapi orang yang nak rasa bulan Zulhijjah ni, sebenarnya orang Mekah rasa, kalau dia dalam ibadah, dia tak dalam ibadah, dia pun tak boleh 2-3 dan tak. Kalau yang penting tak lama lagi dalam minggu depan kita makan daging korban. Sebab itu kena orang yang berkorban, Nabi suruh kita supaya jangan potong kuku dan rambut. Dalam satu hadis Rasulullah sebut, man arada an yudahya fala khalal ashr fala ya'khudhu min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahya. Barang siapa yang nak melakukan ibadah korban, kemudian telah masuk 10 hari yang pertama, maknanya 1 Zulhijjah, fala ya'khudhu min sya'rihi, janganlah dipotong
dicukur apa-apa daripada rambut atau keturunan rambut tersebut. Faham? Keturunan rambut faham? Memang nampak aku tak faham. Mana bulu-bulu lah tuan-tuan. Sebab itu kadang Haji Bekah ni dia tak bisa sendiri. Dia cakap penterang, pasal tak faham. Rambut pun ada keturunan tadi. Sampai sudah dia tak faham. Maknanya rambut atau jenis bulu-bulu apa sajalah. Duk kat ceramahnya pun dia kata Nabi SAW jangan dipotong. Wala min adbari syai'an. Begitu juga kuku dia jangan dipotong. Dah panjang-panjang dah jawabkan. Hatta yudahi, sehinggalah dia menyembelih binatang korban. Nampak? Maknanya kita masuk orang di Mekah, dia masuk satu Zulhijjah ni dah berbual-bual dah, berbual. Nak nunggu ni. Saya tahun ni kita pergi tak macam kita ni. Kan tahun ni tak pergi tugas. Biasa kalau masuk Zulhijjah ni, kami ceramah pun dah tak ceramah lagi dah. Tak boleh, kita kan pulang haji. Kita pesankan tuan-tuan bawa tenang pergi ke masjid, bertenang-tenang. Tengok orang jaga kesihatan. Kita hanya ada beberapa hari saja lagi sebelum kita nak masuk mengerjakan, melakukan kerja-kerja haji. Hari-hari kita akan pesankan sama. So tenang, jemaah pun tenang. Macam orang nak masuk boxing dan tuan, dia warm up, tenang. Pesan kemuncak. So itu kita pun sama. Kemuncak kita 10 Zulhijjah menyembelih hatta yutahhir, kata Nabi SAW, sehingga dia menyembelih binatang. Dan itu kemuncak. Jadi maknanya kita pun sama juga. Hari 2, hari 3. Tengok kita panjang. Baru 3 hari ada lagi. Sebab itu kata para ulama, ini mengambil roh daripada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita kadang-kadang bapak-bapak pergi ke Mekah, kita sibuk tengok depan TV. Ya Allah, ada tak mak, rindulah tengok. Ada kerja kan, ngadap depan TV apa. Kita kalau betul kita tinggal bapak kita sana, ambil roh dia buat sana tu. Kita faham tak ambil roh ni? Jangan tuan ambil roh orang pula. Makna mengambil roh dia berarti menjuai. Jadi kita adik-beradik patut kita korban, kita jaga mak bapak kita kat sana dalam batang larang. Kita akan sama. Sebab orang yang mengerjakan haji ifrad atau haji ifrad, memang tuan-tuan tak tahu kan? Tuan-tuan pun dalam salah ni, kita ni selagi tak pergi haji, selagi itulah kita belajar. InsyaAllah 8 hari bulan jam 9 saya ingat beliau di hijrah live untuk bincang tentang haji haji ifrad, tamattu dan juga haji kiran. Kemudian bincangkan insyaAllah di hijrah 9 satu program dalam program Labbaik kamu di saya Buddha Duk. InsyaAllah saya beritahu 8 hari bulan hari Selasa lah, 9 malam kita saja. Jadi maknanya orang yang pada haji ifrad, dia sekarang tak ada, dia tak tahu kuku sekarang. Kuku tak tahu, rambut tak ada potong, tak ada. Jadi nampak tak? Jadi kita ni kat sini orang kakak, tapi kita sama-sama dapat menjuai. Tak betul. Dan orang yang tidak berniat ifrad juga, nanti 8 Zulhijjah dia akan sama juga dengan kita. Maknanya dia juga nanti 8 Zulhijjah dia tak boleh potong kuku, dia tak boleh potong rambut. Sama. Maknanya bukan dia orang saja, kita pun sama. Bila masuk 10 hari bulan, dia orang boleh potong, kita pun boleh potong. Nampak? Pasal 10 hari bulan dia dah boleh masuk untuk dia keluar daripada ihram, dah mula lah. Dia dah boleh gantung pada masing-masing lah. Sama juga kita. Kalau lembu kita tak potong-potong sampai sudah. Kan? Ada orang 4 tahun lembu dia tak potong. Dia kata, Ustaz, saya 4 tahun Ustaz, lembu saya tak potong. Korban tahu bila? Saya start tak potong kuku rambut ni 4 tahun sudah. Habis tu pasal apa tak potong? Sebab saya tak korban tahu tu. Jadi saya sama sudah pun saya tak korban. Saya pun tak tahu bila nak potong. Gila dia benci. Orang kata yang tak potong kuku, tak potong rambut ni sunat bagi orang yang korban. Bila dia korban, ada tak masa dia potong tu? Kalau tak potong hari 10 Zulhijjah, 11. Pada 11, 12, 12, 13, masuk dia begitu. Jadi potonglah. Keluar daripada perkara tadi. Itu maksudnya kalau orang yang juga dia keluar daripada larangan yang tak boleh potong kuku. Walaupun kita di sini hukum dia makruh sendiri. Maksudnya kalau potong juga makruh.
Potong kuku juga makruh, potong rambut juga makruh. Ini kan soal makruh atau sunat itu perkara lain. Ini soal kemudian keyakinan. Yang tu tadi kata tajuk kursi bagi tu canggih, tajuk kursi tu. Kita baca sambutan makhluk lah tajuk membina generasi apa tajuk. Saya pun tak ada apa-apa tu. Kekuatan akidah melambangkan, melahirkan generasi cemerlang gemilang, kan? Yang pertama macam tu tajuk boleh lah, baru je tajuk ni tak kisah. Entah tuan, yang penting itu penting iklan, kan? Iklan tu buat banyak sikit. Mungkin kadang ada orang tak tahu. Kalau buat banner tu buat banyak. Kalau boleh tidak pintu tak pintu, kan? Kalau dia tak tahu juga menteruk depan pintu dia banner, kan? Buka-buka banner. Itu saya besarkan. Kadang kita penting tuan, kita nak buat baik ni, kaedah untuk nak buat baik tu situ. Kaedah tu situ. Supaya orang dapat manfaat. Kadang orang nak buat baik, dia buang. Saya mesti ceramah orang tu, dia buat iklan. Tak nampak pun dia buat iklan. Muka penceramah dia kita nampak. Tarikh kecil. Siapa pula yang tengah-tengah naik kereta boleh berhenti nak baca? Kan? Tengah-tengah orang buat, berhenti tengah orang buat tu. Boom, kereta dalam bawah. Pasal buat lah masuk. Awak berhenti kenapa? Awak tak boleh slow baca iklan. Tak ada. Sebab itu penting supaya orang nampak. Kita nak mengajak orang ke kebaikan ni kena ada skill. Dulu jangan main hantar promo. Jangan dulu ditulis kat whiteboard. Ada whiteboard sini tadi. Ditulis whiteboard. Minggu depan ceramah perdana oleh Ustaz Haryanto Rizal. Siapa yang nak baca? Orang yang tak kesuar dah confirm tak baca whiteboard. Kan sesetengah masjid dulu tuan-tuan dulu gantung banner depan masjid. Orang tak ke masjid, dia tak lalu masjid. Tak ada kerja orang tak ke masjid, lalu korona situ. Apa hal tu? Ceramah. Oh, jalan terus itu. Tak ada. Dia kalau orang tak ke masjid ni, dia tengok orang masjid, dia konak kot lain. Bisa dimain bersih kalau tak suruh masjid. Tapi dia kadang kita letak, betul letak dekat jaya. Orang tak suruh, orang dah berkinar. Dia tak panggil pun, besok dia tak luar. Ni yang tak tahu ni, yang asyik Jaya. Sini apa? Jaya. Letak kat Jaya. Itu masuk Jaya. Jangan lupa besok. Kancang, terima kasih. Ada harapan. Apa ya kita tu? Tak ada tahu. Saya tengok di Singapura. Dia ceramah di Singapura. Dahsyat, tak dahsyat Singapura. Ceramah, kuliah biasa dia. Kuliah jemputan. Ya, kuliah jemputan, bukan ada apa-apa sambutan, tak ada, kuliah jemputan saja. Masuk suara khabar. Putusan pula minggu apa dia bagi Melayu. Apa dia bagi Melayu lah. Ada Melayu. Saya berlupa. Dan bukan Malaysia sini. Dia minggu Melayu apa saya tengah lah. Tapi keluar macam tu Ustaz. Ceramah Ustaz di kat sana ni Jurong, yang ni di Queenstown, yang ni di Gelang, semua keluar. Canggih. Jadi orang baca Ustaz kat bawah tengok, oh minggu depan aku nak pergi Ustaz ni, oh canggih. Kan, kita tak payah Ustaz kat bawah. Kan, kita modal pun sikit, masa Ustaz kat bawah, modal tak habis. Sudah nak buat program, habis tu buat iklan ni. Tak, mana gunakan apa-apa video. Saya nak mengajak orang. Ini kita kawan-kawan yang ada telefon sama juga. SMS kawan-kawan lain yang mana buat SMS. Kita kadang ni usaha kita orang Islam. Kita nak buat kebaikan, kita tidak mengamalkan prinsip ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tak mengamalkan prinsip tolong-menolong. Orang-orang bukan Islam digunakan itu. Mereka bersama-sama untuk nak melakukan perkara yang berkait dengan agama ni. Tapi kita tidak. Tujuan kosong ni kecil lah. Sedangkan kata Rasulullah SAW, man sanna bil Islam sunnatan hasanah falahu ajwa wa ajru man amila biha. Siapa yang buat kebaikan, maka dia dapat kebaikan tadi. Siapa yang tunjuk kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat tadi. Min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'an. Tanpa ada kurang sikit pun.
Walaupun hadis ini ada sebagian ulama mentafsirkan bahawa makna sanna fil Islam, barang siapa yang menunjukkan sunnah-sunnah, maknanya sunnah Rasulullah SAW diajarkan, falahu ajra'. Tapi juga maksud dia siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka orang ini juga dapat pahala. Tapi kita buat kan kerja orang surau tu. So kita ramaikan orang untuk datang ke rumah Allah Ta'ala. Besar kita kena ingat tuan, masyarakat kita ni dia takkan jadi elok melainkan apabila masyarakat itu dekat dengan ilmu. Sebenarnya kita tengok hari ni orang kata orang barat hebat, betul kan? Kita kata kalau barat saja hebat. Kenapa kita kata barat hebat? Hakikat dia memang hebat. Dan masyarakat barat, masyarakat yang berilmu. Orang kata Jepun hebat. Saya ingat ada satu statement daripada seorang pensyarah. Dia kata hebatnya orang-orang Jepun membaca. Dia tak lekang dengan ilmu. Suatu dia jadi masyarakat hebat. Dia bukan orang Islam saja. Suatu siapa-siapa masyarakat yang dekat dengan ilmu, maka masyarakat itu akan hebat. Apatah lagi itu orang Islam. Kita bukan ilmu dunia saja, ilmu yang bersifat wahyu ni patut masyarakat kita hebat. Sebab itu kita nak, kalau masyarakat kita jauh daripada ilmu, kita akan tengok. Kita tengok hari ni dekat Facebook macam-macam. Orang tengah semayang, dari perempuan semayang tu pintu tukar kan. Saya masuk dalam lambat sikit, pintu tukar. Mesti ada yang tengah semayang tadi fikir ini kalau perempuan lari aku punya beg macam tu. Sebab tu saya selalu sebut, orang kesuar belum tahu lagi orang terbaik. Buktinya yang mencuri di surau, orang kesuar ke orang tak kesuar. Kita faham soalan itu? Tak faham. Orang yang mencuri di surau, orang tu kesurau ke tak kesurau? Tentu lah dia kesurau, tidak macam dia nak mencuri. Faham tak? Lepas tu kita tengok orang kesurau, belum tahu ni, dia belum tahu ni, belum tahu tengok rupa pencuri semua. Contoh lah tuan-tuan, selaku saya datang tempat kita, kan kita mencuri juga. Tak. Ada pun di satu tempat tu di Ceras, orang 3 orang, termasuk dengan pengurusi forum 4 orang. 3 jam forum, 3 jam dah. Tapi dah 3 panel. Gila punya suam. Saya datang foto panjang, Allah, 3 panel mampu lah. Memang lambat lebih. 3 round, 3 panel. Masuk orang keempat, semua tumpang. Tapi ada satu orang daripada mula pengurusi forum bagi salam, dia dah mula catat rajin, memang istiqamah. Panel pertama, panel kedua, panel ketiga, round pertama, round kedua, round ketiga, sampai penutup yang dibuat oleh pengurusi forum pun ditetapnya dengan itu. Kan semua orang macam orang itu. Saya tengok, saya perhati dia, memang saya ada istiqamah dahsyat tu lepas. Habis forum saya jumpa dengan pengurusi, saya kata Encik yang duduk depan tadi rajin tulis tu memang jemaah tetap semua. Dia tetap sah pintu SB dah padat. Rupanya rajin tulis bukannya nak tulis SB tu, SB Special Branch. Dia datang nak minta-minta pun perlu saya cakap cantik semua. Sebab itu kadang-kadang orang bersuara pun belum tentu baik. Dan dah tuan-tuan ni semua SB. Mana kena usah gitu. Tak, maknanya kalau sekadar kesuruh saja tak jadi. Dia mesti duduk, kita kesuruh duduk sekejap, kita duduk majlis ilmu, kita belajar sikit sebanyak. Ini yang akan meningkatkan kepahaman kita, keyakinan kita. Dan itu telah proven. Saya cakap proven. Mana-mana masyarakat yang dekat dengan ilmu, masyarakat itu kita akan tengok hebat. Barat, orang kata hebat. Cuba pergi tengok Barat bagaimana. Bagaimana ilmu dengan orang-orang Barat. Kita kata Jepun hebat hari ini, tengok Jepun bagaimana. Kita tengok China hebat hari ini, kita tengok bagaimana negara China. Ini sebab
Sebab itulah Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang beriman di antara itu. Yang beriman dengan yang tak beriman, Allah angkat satu darjat. Kemudian di antara orang yang beriman, yang berilmu dengan tak berilmu, Allah angkat lagi satu darjat. Tak ada beza. Orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Itu kan orang sembahyang rajin. Tapi kita ni balik kampung, polis tahan buat laju, tiba boleh kata macam nak settle sini ke settle dekat balai. Settle sini macam mana tuan? Settle sini RM50. Hari ni offer saja. Settle balai standard lah 300 mandatory. Contoh tuan, ni bukan polis ni. Kalau ada polis ni sakit hati tengok, ustaz ingat kami teruk sangat. Tak, ini polis yang itu. Jadi orang ada ilmu, dia takkan buat. Pasal dia tu ar-rashi wal murtashifinat, orang-orang yang bagi rasuah, orang yang timur rasuah, dua-dua sekali dalam neraka, kata Nabi SAW. Itu ilmu. Semayang saja tak jadi, semayang ngarut pun banyak. Semayang nombor ekor boleh tahan. Kan, pantang dengan azan, terus je. Main nombor ekor, pergi beli nombor azan. Ingat berhenti, tak, cepat sikit lah, sudah azan. Ingat pun tak nak dengar azan, astagfirullahaladzim, azan. Tak, azan, cepat sikit, sudah azan. Mau pergi masjid mah. Sampai masjid, imam tadi, orang tengok dia yang rajin datang ke masjid, orang tolak dia di depan. Tak, relax semayang. Bila gegak semayang, rukuk, terlupa, nombor ekor dalam bukit ke atas. Melayang berikut jatuh depan makmum. Aku tengok aku yang boleh tahan imam ke 3 big 2 small. Dia berikut ni dia ada big dan small juga. Tahu tak? Tahu? Datang pula dengan tuan ni dan ceramah tak tahu benda pun. Kembali pula saya tahu. Itu satu hari ada satu orang, satu tempat, satu masjid, imam tak datang. Kemudian duduk bala-bala siapa jadi imam, ni semayang bunyi, Maghrib isyak gerak. Banyak kau tolak. Tiba datang tu orang masuk, Assalamualaikum, salam. Orang tengok, dengan jubah, dengan ridak tu. Orang tak kantor kat tahun, kan? Sebab tak kalah, dia biar. Jadi orang tengok, sila tuan, dia orang, imam tak datang. Dia tak tahu, orang tolak terus. Tutup ke depan kawan tu. Kawan tu pun semayang, jadi imam. Baca. Sedap pula baca. Standard isyari tu. Kan? Habis semayang, orang puji kita, bagus bacaan tuan ni. Kalau kami tahu, tuan kami lantik, duduk mana kita? Lama tak pernah nampak kita. Tak, saya datang singgah je sini tadi. Itu sedap bacaan kita. Memang nanti yang itu tu saya baca tadi tu saya tak ambil wuduk. Kalau ambil wuduk tapi lepas baca. Menanjat kamu. Dia dah tahu dia tak ada wuduk, dia semayang juga. Patut dia pergi dah ambil wuduk. Tapi nak cerita gitu kan, itu ilmu tu. Sebab kita memang kita semayang, kita nak mengamal, kita nak ilmu tu. Sebab itu ilmu dia jadi pengukur ke mana masyarakat. Habis kita cerita buat Mekah tu kan, sambung balik mana dia tadi baca. Jadi maknanya orang yang berkorban, maka orang ni dia berada dalam niat dia situ, dia dalam ibadah kan, dia daripada ada terasa di dalam ibadah kepada Allah SWT. Ini kita sini macam ada korban semua, jadi semua balik kampung, dia semua orang Kelantan dulu. Dia kalau orang Kelantan memang balik kampung lah, tak ada mana lah. Dia mesti macam mana pun mesti balik, walaupun terasa naik lembu. Dia balik dulu. Jadi tak apalah, kita tak buat sini, tak kisah. Yang penting kita buat, disusahkan tuan. Kita kena ingat, korban hukum ni sunat, hukum sunat saja. Dalam mazhab Syafi'i disebut sunat muakkad. Maknanya sunat yang sangat-sangat dituntut bagi orang yang ada kemampuan. Siapa yang ada kemampuan, sekiranya pada malam raya dia ada lebihan, setelah dia tolak perbelanjaan esok untuk raya, termasuklah perbelanjaan bulan, duit dia ada masih baki.
Maka dalam mazhab Syafi'i orang ini dituntut untuk berkorban. Tapi tuan-tuan tak payah tunggulah malam raya baru nak tengok duit ada lebih ke tidak. Siapa yang nak ambil tentang berkorban ni malam raya. Tengok, nanti kita tengok ya malam raya ni ada duit tak kita. Bang ada lagi dah bang 2,000 je dia. Kita korban. Memang kena hempuk memang. Bang saya nak korban besok. Memang kau pun nak korban saja. Punya lama aku jemput kau sebagai korban. Malam raya tu pun kau cakap. Jadi kita ni maknanya tak ada pula malam raya. Cuma syarat ini. Jadi kalau kita ada kemampuan buat. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Sebab itu korban ni bukan soal sembelih daging, bukan soal sembelih lembu, sembelih kambing, bukan. Allah sebut tu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang nak sampai kepada Allah ni takwa. Takwa bukan soal daging. Daging siapa yang balut? Daging lembu korban siapa yang balut? Tuan-tuan lah. Siapa lagi balut? Ini bukan zaman Nabi Allah Adam AS. Zaman Nabi Adam itu lain. Suatu zaman Nabi Adam ni, bila mana Allah Ta'ala suruhkan, perintahkan Nabi Adam AS suruh anak dia Qabil dan Habil menyediakan korban untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah SWT ada sebagian pandangan nyatakan ketika itu Allah hantar api untuk menyambar mana-mana korban yang diterima. Ini tidak ada nas yang hanya pandangan ulama tentang keadaan ketika itu. Maknanya ketika itu Allah Ta'ala ambil korban terus. Allah terima korban yang orang buat. Jadi maknanya kalau macam Habil dia bagi kambing sikut, kambing tu hilang, disambar api, tunjukkan korban dia diterima. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, kata Allah Ta'ala. Ketika mana mereka mendatangkan satu korban, kemudian fatuqbila, diterima pula daripada seorang daripada mereka. Itu kisah Qabil dan Habil. Sebab itu zaman sekarang tak ada tuntun korban, daging tuntun yang balut. Tak sampai pada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala kata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tak sampai. Tetapi yang Allah nak tengok pada kita apa? Takwa. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah nak tengok takwa daripada kita. Tapi takwa ni kita tak akan boleh ada, tuan-tuan. Ini yang sebut dari itu. Akidah itu sebagai apa yang dibuat tadi, panjang betul dia apa? Masyarakat bertakwa. Bukan itulah. Betul. Kalau tuan-tuan tak ada keyakinan pada Allah Ta'ala tentang apa yang kita nak buat ni, memang kita nampak kecil saja. Alah, korban sunat. Ini masalah kita terbalik. Orang kita bila sebut sunat, buat ke tak buat? Tak buat. Bila sebut makruh, buat ke tak buat? Kan terbalik namun. Wajib, apa dia wajib? Apa dia wajib tak? Jangan risau. Memang sebab itu dia syarat ceramah di surau, dia jangan tanya. Dia tak boleh tanya, tak boleh. Yang boleh kita tanya ustaz. Sebab itu dia ada program Tanyalah Ustaz. Kan? Pernah kita tengok program Ustaz Tanyalah. Mampu orang dah datang. Kan? Kalau buat untuk TV pun rating jatuh. Kan? Program baru Ustaz Tanyalah. TV 9 buat Ustaz Tanyalah Ustaz. Jadi TV lain tu nak fight, dia nak lawan, dia buat program lain. Ustaz Tanyalah. Dia ceramah, dia pun telefon. Hello Cik Mazlan, dia pergi Subang kan? Saya Ustaz tu dia program Ustaz Tanyalah. Ada dengar ceramah tadi tak? Ada Ustaz. Baik, sekarang saya nak tanya soalan. Allah Ustaz tengah memandu Ustaz, tengah memandu. Alasan terus mandu saja. Kan telefon, hello Kak Fatimah ya, daripada Bukit Subang. Ya Ustaz, ini berprogram Ustaz Tanyalah. Ustaz, ada tengok. Oh dia tengok. Sekarang Kak Fatimah kita nak tanya soalan. Ya Allah Ustaz, tengah masak ni Ustaz. Ada dia alasan. Cuba kalau suruh dia yang telefon tanya, macam-macam dia tanya. Kan? Kadang mengerikan soalan on air tu tak? Saya pernah dulu apa nama dalam Al-Quran, dia telefon. Mengerikan soalan ni. Ustaz, boleh tak ceritakan tentang ini panggilan dari Perak? Tidak. Ustaz, ceritakan dengan detail tentang perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian naik ke langit dan kemudian Nabi sampai balik ke Mekah. Cerita
cakap dengan kita, apa yang nak lihat, apa yang berlaku seluruh. Dia kata gila ke? Ini nak jawab 5 minit dia suruh cerita detail. Orang cerita surah Mi'raj 2 jam tak beri. Dia dah maklum lah apa dia tanya kan? Hello Ustaz, saya nak tanya soalan. Saya punya kawan, pakcik saudara dia punya anak buah. Dia kawan lah dengan dia punya jiran sebelah rumah dia. Jadi jiran sebelah rumah dia punya pakcik lah. Kita ingat tanya siapa suruh ni. Pasal apa? Boleh tanya, standard tu kan, betul dia Ustaz tak boleh tanya. Mengajar tak boleh tanya. Makro pun tuan-tuan, wajib maknanya mesti buat. Kalau tidak faham ni ilmu sedekah, wajib maknanya mesti buat. Kalau tak buat, hukumnya dosa. Itu cerita. Kemudian dia kawan pairing dengan wajib sunat. Sunat mesti buat juga. Sunat mesti buat. Cuma kalau tak buat, tak dosa. Sebab kita pakai buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Itu yang kita pakai buat. Akhir dia pakai yang tak buat je. Buat tu tak kan. Sebab tu sunat mesti buat. Kalau kita ni sembahyang sunat ba'da isyak, apa hukum dia? Mesti buat. Mesti buat. Alamak, saya tak sempat dah kata, sikit pun, tak apa, tak dosa kalau tak buat. Apa betul? Kan? Itu baru betul. Ini tak sunat, tak apa, sunat dia tak buat, tak dosa. Itu harus masuk tak buat. Satu haram, tak boleh buat. Kalau buat, dosa. Makruh, boleh buat, tak boleh buat? Makruh. Buat tak apa-apa, tak buat dapat pahala. Yang buat tak apa-apa yang dia buat tu dia baik. Sebab tu makruh mesti tinggal. Kalau buat juga tak dosa. Itu kalau makan petai, hukum makan petai makruh. Boleh makan tak boleh makan? Boleh makan juga jawapan. Betul, boleh makan tak boleh makan? Tak boleh makan. Alah Ustaz nak makan juga, makanlah makcik. Makcik tu betul. Faham tak faham? Tapi bila sebut sunnah, mesti buat ke tak mesti buat? Mesti buat. Dia kata, takkan mesti buat juga, dah macam wajib. Tak, yang ini kalau tak buat, tak dosa. Faham tak tuan? Faham tak faham tak tahu lagi. Baik, habis. Sekarang kita sebut tuan-tuan. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata, kita kait sikit dengan tajuk kita ni. Bila Allah Ta'ala kata yang nak sampai kepada Allah ni takwa. Sebab itu orang tak boleh korban. Korbankan banyak pun. Berapa tuan-tuan punya korban? Boleh. Sedaplah air ke sini. Saya kalau lagi bagus kalau ada air kapu. Kapu tu dia tak ada jawab. Kapu dengan gani. Dengan put dia tak ada kapu. Kapu kanan. Tak ada batu betul sudah. Jangan lupa payung di sini. Tapi tuan, ada tempat saya kuliah, saya kata itu betul minggu depan dia bawa air kapu. Cuma dia letak dalam kapu tu. Saya kata sudah berat, angkat dia masuk dalam bekas. Sampai sudah tempat pada tu saya drama kat situ. Air kapu, dia sedia air kapu. Bagus tempat. Tadi saya promosi lah. Dia ada seorang wali yang cerita sikit lah. Ada seorang wali nama dia Syekh Said. Syekh Said ni bukan Syekh Said yang di Sembilan, tak. Dia dekat sini. Dekat sini. Tuan jangan main. Orang kurang-kurang ni, orang dekat sebelah sini ni wali pun ada. Ini dia jadi wali tu. Dia boleh dapat karamah. Dia wali ni dia ada karamah. Orang cari bagaimana dia jadi wali boleh dapat karamah. Sebab pertama dia yang paling ketara, dia jaga bab makan. Dia tu bab makan. Makan. Dia takkan makan sembarangan. Ayam dia tak makan. Ayam ni sembelih dah betul-betul. Itu kita kalau berangan nak jadi wali, melantak KFC tak payahlah.
Kadang-kadang kita, saya kata saya tarikat lain sikit kita. Saya kulit-kulit ni saya tak boleh isi. Dan kita tanya, KFC makan? Boleh lah, kata saya suka dulu lah kadang. Tak payah tarikat lah. Dan pergi Mekah tu kita kan cerita dalam cerita juga. Dia buat jemaah haji ke situ. Jadi di Madinah, masa itu dia makan koktel juga. Koktel lah, sosis koktel tu, yang kecil. Jadi tusan, tak boleh makan kita ni. Kita pun siapa pula tak boleh makan. Ini kita tak tahu ni semua. Sama ada betul tak dia makan ni daging, apa nama, lisan pakai daging atau pakai pul, apa nama, usus babi. Dia kata, ini sekarang ni selagi mana punya tidak ada dalil bahawa mengatakan ini ada usul haram, makanlah. Dia tetap, saya tarikat tak boleh. Saya kata tak ada kata apa kalau dia tarikat. Dia kata, siapa nak makan-makan lah, tak makan, tak boleh makan, baik-baik tinggal. Di saudara kata tu, orang kita daripada mana tu, saya kata di Malaysia rajin minum lemak. Dia kata saya memang tidak bagi favorite tu, dia tarik. Saya kata kalau duduk minum dia tarik, balon dia lalu sini. Kita minum kalau minum luar, kalau kita ni makan luar atau makan luar, bukan cik makan kat luar, lain. Maknanya kita lunch ke dinner ke makan makanan luar lah, dari luar orang yang besar. Tak payah jemput cerita terikat dan tuan. Pasal apa? Tak jaga makan. Dia tak jaga. Jadi kalau nak jaga ni betul, Syekh ni dia jaga makan. Ikan dia tak kencing, dia jari atau dia buka. Pesan dia kata kamu menyaksikan padi ketuk sendiri, sayur tanam sendiri. Macam ada harapan. Dia sumbang tanam sayur lepas tu tak ada. Ayam sebenarnya sendiri. Lepas tu kenduri kenaga dia pergi. Tapi orang tahu dia kalau pergi, orang akan bagi ikan tu. Siapa ikan tu? Ayam. Lepas tu saya pun dah mula nak jadi wali. Tak, maknanya kita nak sebut tadi soal ini yang kita kata. Bila soal bertakwa tadi, dia bergantung. Ini kepercayaan akidah tadi. Bila Allah Ta'ala kata yang nak sampai pada Allah Ta'ala bukannya soal lagi, tapi takwa. Macam mana orang nak sampai kalau dari segi kepercayaan dia? Kita tak percaya, kita tak yakin. Nak bagi itu satu bahagian, satu ekor kambing kita nak bagi satu bahagian daripada lembu dan satu bahagian daripada unta, kita nak korban, kita yakin. Sebab itu bila Nabi Allah Ibrahim AS, Allah tak sebut dalam Quran. Allah kata apa? Apa itu? Lupa saya dah. Allah kata falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mana Nabi Ibrahim sampai pada suatu usia ia boleh dia berdikari. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim sebut kepada Nabi Ismail, ketika sampai satu usia Nabi sebut pada Nabi Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahka fanzur madza tara. Wahai anak, aku melihat dalam mimpiku yang aku menyembelih kau. Ini soal keyakinan. Akidah dari itu. Kita kalau nak cerita masyarakat ni nak boleh bertakwa, kalau akidah hancur tak payah nak. Tak payah cerita sosok ni, soal akidah ni, soal korban dulu. Ada lagi yang pergi kira nak korban? Ada lagi, masih lagi. Sunat kata dia tak apa. Bukan soal sunat. Allah Ta'ala nak tengok kita punya takwa. Sebab itu ketika Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, watallahu lil jabin, watallahu lil jabin, kata Allah Ta'ala, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Ketika mana Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail, ketika itu Nabi Ibrahim sendiri untuk nak menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba wa nadainahu ayya Ibrahim, kata Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, Allah qad sadaqta ru'ya. Takat tu tak payah, sebab kami nak tengok keyakinan kau pada kami. Itu yang Nabi Ibrahim. Bukan bayang Nabi Ibrahim
Dia bukannya ada anak ramai, daripada tak ada anak. Kemudian isteri pertama dia Sarah, kahwinkan Nabi Ibrahim, suruh Nabi Ibrahim kahwin pula dengan Hajar. Maknanya dengan sebab tu tak ada anak. Kemudian dapat anak, timbul pula perasaan cemburu pada Sarah. Akhir Allah perintahkan hantar jauh. Bayangkan daripada tak ada anak, berpisah pula. Kalau tak dekat tak ada kan, kita orang kita bang kahwinan dengan orang kecil, contohlah tuan kan, harap-harap kita kan, harap-harap kahwin. Kemudian Umar kata bang, saya semak tengok kita, awak hantar lah orang kecil jauh sikit, mati sikit tak menang, kita pantau blok lain. Okey lagi, jangan kat blok lain, pergi suang satu. Pergi suang, dia tak satu dulu. Kalau pergi suang, kita hantar gunung Subang pula sebelah. Mungkin kita ke gunung. Tak boleh, saya Twitter saya ada, boleh ada Twitter di tweet. Boleh ada Facebook, beri gambar Ismail hari ni baling-baling update status. Ataupun bawa Ismail pergi surau, update Ismail lari-lari, update boleh gambar. Boleh tahu. Mana kita daripada tak ada anak dengan anak tu besar okey lagi. Nabi Ibrahim tak ada anak, Allah Ta'ala uji dia lagi. Ini soalan kita. Allah bagi anak. Tuan-tuan, ini yang kita risau. Bila Allah bagi kegembiraan, kemudian Allah tarik balik, Allah Akbar. Lepas tu kita kena rasa risau bila kita gembira. Kita takut Allah bagi kita dukaan sesudah kegembiraan. Jadi kita takut. Lepas tu kita janganlah ya Allah, daripada kegembiraan yang kau datangkan kedukaan pula. Aku takut tak mampu. Jadi kita kena ingat, bila kita happy, buat tenang. Kita kuatir di sebalik kegembiraan itu Allah sembunyikan kedukaan. So orang gembira tak ada orang masa gembira fikir ke anak dapat 9, ya Allah menangis 14 hari 14 anak menangis. Apa hari aku sedih kenapa anak aku dapat 9 SPM. Ni menangis sedih ke menangis gembira? Tak, aku sedih betul sedih. 14 hari dah aku menangis. Kau dia apa hal orang anak dapat SPM gembira? Aku tak tahulah kenapa aku sedih dia tak dibawa orang kan. Balik-balik ada pun dipanggil menangis keseronokan kan. Apa? Kan? Mula dia pun telefon kawan. Ya Allah, ya Allah. Anak aku dapat sudah mula tadi macam tawatuk pun ni. Ya Allah. Tapi dia macam nak share dia begini. Kan? Habis satu kampung itu. Kan? Rupanya satu kampung semua 9A bukan anak dia. Tapi kesilah kita bapak-bapak itulah. Bapak dia kan kasih begini seronok dengan anak. Begitu Nabi Ibrahim seronok, Allah Ta'ala perintahkan hantar pergi ke Mekah. Ketika itu Mekah kan sekarang ada misaji. Saya bawa ada sahabat Facebook untuk upload update Sate Malaysia @misaji Mekah. Tak ada makna lah tuan. Mekah sekarang betul ke Mekah ni tuan-tuan tak ambil package yang dia makan pun tak ada orang mati lagi tak makan kat Mekah. Berlambat makanan. Itu sekarang. Zaman Nabi Ibrahim hantar tu tak ada apa orang pun. Bangunan tu saja orang pun tak lalu. Allah hantarkan di situ, Allah perintahkan Nabi Ibrahim hantar di situ. Kemudian kata Hajar, wahai Ibrahim, apakah kau letakkan aku di sini di atas perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Tuan, Mekah ke Palestin ketika itu beberapa sebulan naik untuk sebulan. Masih tu mana ada Facebook, mana ada Twitter, mana ada WhatsApp. Kan? Kita baru suami nak outstation kan? Bang kat mana lah? Pandai apa bawa tangga ni? Kan? Kita turun. Dah WhatsApp dah. Zaman Nabi Ibrahim tak ada. Apa benda tak ada? Sebab itu Allah Ta'ala boleh sebut falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kata para ulama ketika itu usia 3 tahun, ada sebagai kata usianya ketika itu 13 tahun. Tapi berat mengatakan 13 tahun. Kenapa? Kerana dia boleh berusaha ni, boleh petik buah sendiri, boleh buru binatang sendiri.
ketika itu Allah bagi. Maknanya lepas Allah suruh tinggal 13 tahun nak orang datang balik dengan yakin. Ini akidah. Tak orang suruh sembelih korban pun tak nak sembelih. Sebab itu kata dalam mazhab Syafi'i, dia kata korban ini dia panggil sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah maknanya sekurang-kurang satu rumah satu bahagian atau satu ekor korban. Kita ambil satu ekor lah, dia boleh satu bahagian atau satu ekor pulang. Sekurang-kurang satu ekor dalam rumah kita. Dan dia juga sunnah ainiyah, maknanya bila nak korban mesti seorang, jangan letak di pakmun pula. Ini korban di pakmun logistik, kan? Ada pula di pakmun logistik pula, di pakmun di korban, ni lembu korban di pakmun logistik. Polis Diraja Mesir contohnya. Jadi busuk, siapa yang nak masuk syurga busuk? Dia mesti orang, dia tak boleh dipakmun tak boleh. Ini korban Kementerian Dua Bandar. Busuk kementerian, bukan menteri, kementerian dia masuk syurga. Kementerian dia masuk, bangunan dia datang. Ini macam kementerian aku kan. Dah kementerian dia korban. Iaitu kita individu, letak nama individu. Iaitu kita kalau dalam keluarga ramai, pilih seorang. Tahun ni kita di keluarga ni, ayahnya kita letak nama mak kau lah. Okay, letak nama mak. Masing-masing keluar duit sikit. Hadiahkan duit tu. Bukan tolong bayar kan, jangan silap. Tolong bayar tak sah tu. Tak boleh lah korban pakai duit orang. Korban mesti duit itu. Sebab itu ada lebihan. Jadi dah pakai duit orang pula tu. Apa pula status duit tu dapat, tak tahu. Hutang ke, pinjam ke, kan, ambil ini pun ada juga. Ambil duit, tak boleh jadi juga. Sebab tu kalau dia jadi duit kita, itu pula kita hadiahkan pada dia. Dia boleh korban. Itu sekurang-kurang. Tapi yang penting nak faham kita ni soal akidah, ni soal yakin. Tentang korban ni, walaupun dia soal ibadah, tapi dia akidah. Sebab tu Allah Ta'ala tanya kepada kita, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, mana di antara nikmatku yang nak kau dustakan? Allah tanya kita. Sebab korban ni di ayat ni secara langsung, Inna a'tayna, ayat ni hafal kan? Hafal? Tak hafal. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika. Takkan tak hafal. Ini kita ulang-ulang baca tu, betul tak? Rakaat pertama macam tu, rakaat kedua kadang berhenti jam. Dia baca dia minat dia. Dia nak surah tu juga dia baca. Surah ni Allah sebut langsung di antara nikmat dengan korban. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyang untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban untuk Tuhan dengan sebab nikmat. Kamu dah bagi kau banyak nikmat. Bukan soal tahun sudah kita dah korban. Tahun ni Allah bagi nikmat macam-macam. Walaupun anak kita tak lulus tahun ni, yang SPM tahun baru ni, kan? Ataupun yang UPSR, yang PR, yang UPSR straight D, SPM straight F. Tuan, adakah maknanya kita tak dapat nikmat? Kita mesti dapat nikmat, anak kita masih sihat. Kita tak boleh nafi nikmat Allah Ta'ala. Sebab itu Allah tanya kan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana nikmat aku yang kau nak dustakan? Walaupun kita punya timing bell putus, kan? Allah hanya putuskan timing bell je. Allah tak rosakkan enjin. Ada orang putus timing bell dengan enjin sekali putus. Itu pun kira nikmat lagi, sebab kepala dia tak putus sama. Tentu tak. Kita dengan Allah Ta'ala, kita nak cerita bab nikmat. Sebab itu Allah berani sebut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah berani cakap, kalau kau nak kira hitung nikmat aku, kau takkan boleh hitung. Hitung sekarang. Hitung. Itu cabaran tu kerana Allah, bukan Allah confident, memang Allah yang bagi nikmat. Kita cuma, kita nak jadi posisi suara tuan-tuan ni bukan posisi suara. Tuan-tuan, saya ada satu suara saya pergi musik dengan ngadu saya. Dia kata, Ustaz, dia bukan pusing. Ada seorang orang datang ngadu saya. Dia kata, minum air. Ada lagi air nak keluar. Yang
bawa air tengok je. Banyak tu Ustaz minum je. Tuan-tuan, sekarang ni kena buat, Ustaz ni kena buat itu. Lepas tu saya sekarang kalau pergi kuliah, siapa nak jemput saya tu, makanan kita request. Betul. Rasa request. Berilah orang nak kata lah. Ustaz kita kadang-kadang orang ni bagus dengan Ustaz. Dia kalau Ustaz datang, dia hajat dia macam dia ni buat nasi ni buat bubur ni. Semua hajat orang tu Ustaz. Maka jam masih Ustaz dia hajat orang. Balik kita yang mampu. Kita tahu daripada pagi kita ceramah tu semua hajat orang tu. Kan? Lepas tu sekarang ceramah, isyarat nak pakai ceramah ni. Makanan ikut menu yang kita sediakan. Tak timu, okay, on. Tak timu sudah. Oh boy, banyak syarat Ustaz zaman sekarang ni. Bukan payah no. Air kosong je. Itu je. Kan? Tak payah nasi-nasi, tak payah mini, tak payah. Sebab saya jadi macam ni, tuan-tuan pasal. Tuan-tuan. Tengok saya dulu seadanya macam ni. Ini semua orang surau yang punya dosa. Dan orang mesti tangguhlah dosa ni akhirat semua. Semua. Ada, saya sportman dulu. Saya di industri tu, kami main bola, main silat. Industri tu, Jordan. Wakil industri. Main peringkat piala kedutaan antara industri-industri. Kan, tak pernah nombor 1, nombor 2 sampai sudah. Tapi kita juga nak. Dia tak tahu nombor 2. Pernah kami. Dia berindustri mutang. Tapi nak cerita dia. Masih itulah sekarang. Dan sportman lah. Dan kita tahu panggil lah. Tapi semua dah mesti ada masalah. Itu sekarang buat itu. Kalau dia bilang, kalau nak makan, kita tengok apa menu nak bagi. Kalau tidak, sudah. Susu kambing itu sudah cukup. Kan? Tak payah dengar pun, kamu minta mahal. Atau kita dengar pun minta minum, boleh Ustaz ni melampau. Tapi kita bukan nak terdarah datang ni, kita nak ngajak. Tapi kadang ada orang ni ajar. Ini buat selemak sotong, ini buat selemak kerang. Aku kita yang makan. Bukan kita kata tuan bagi pengampun Ustaz, tapi lebih kurang itulah. Kena main. Tuan, saya boleh sikit. Jadi mana ni? Ini soal tidak. Tapi kita kena faham korban ini benar, tapi hakikat dia pergi kepada akibat. Soal keyakinan kita, kepercayaan kita. Keyakinan Allah bagi kita nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaidah. Kena kod. Bukan duit tak ada. Dia bukan duit tak ada. Dia tak rasa nak korban tak ada. Ya. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, malaikat ni bila bangun pagi kita ni, malaikat akan doa, ya Allah, Kau berikanlah kepada orang yang menginfakkan harta ni ganti. Ya Allah, Kau jadikan orang yang bakhil ini hartanya rosak. Ramai doa malaikat. Cuma Allah nak makbul tak tahu bila belum tahu, tapi doa malaikat makbul. Lepas kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat duduk atas sayap. Malaikat melepaskan sayap. Dia malaikat ni dari sayap tuan. Imam Ibn Qasir menyebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, diceritakan tentang kejadian Jibril. Jibril ni di antara makhluk yang paling hebat yang Allah ceritakan. Dia ada 600 sayap. 600. Satu sayapnya di antara timur dan barat. Mana malaikat tu dulu kat Kelantan, kalau orang Selangor pergi Subang ni, Samsing no, daripada Kelantan dia Jibril menampung. Faham? Timur dan barat. So, lepas tu Allah Ta'ala bila tunjukkan Nabi SAW, Jibril pada rupa asal, terperanjat Nabi, menggigil Nabi mati. Nabi ni orang kuat jiwa ni. Nabi duduk dekat Kuhira. Tapi bila nampak Jibril kali pertama, Nabi balik Zammiluni. Kata Nabi SAW, selimutkan aku. Menggigil Nabi, jumpa Jibril. So Nabi SAW, kita ni tuan memang X semua. Pada dia tak tahu.
Jibril kalau jemur muka, Jibril. Jumpa dia lawan tak? Apa Jibril? Apa Jibril kan? Kau tengok sekarang, aku tukar balik. Lepas itu kita dengan orang jangan act juga. Tak tahu. Dia ada hadis tentang ihsan iman Islam. Sahabat kata, kami tengah duduk-duduk, tiba-tiba datang satu orang lelaki pakaian putih, suku putih. Tak pernah kami nampak dan kami tak pernah tahu pula bahawa ada kesan di dalam perjalanan. Min athar safar. Datang duduk depan dengan Nabi SAW, kemudian tanya, wamal Islam, wamal iman, wamal ihsan. Kemudian dia pergi. Bila kami tanya kepada Rasulullah, kata Nabi SAW, Jibril mengajarkan tentang agama. Jadi kita tak tahu, kadang kita duduk dalam kuliah kan, tak pernah tengok ada orang, tak pernah nampak. Jangan tegur-tegur, dia diam ni, takut Jibril. Tapi jangan tuan-tuan tengok, tentang tak pernah nampak semua Jibril. Tak pernah nampak yang ujung, duduk kat tangga tu, Jibril tu. Contoh. Maka orang kan ada macam Ustaz tak maknanya tuan-tuan nak cerita tu Jibril besar makhluk. Sebab Allah kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur aku tambah. Ini soal akidah. Itu macam mana masyarakat nak takwa kalau akidah rosak? Dia tak yakin. Zaman Rasulullah SAW bila Nabi bangun, tak sampai dalam peperangan Tabuk. Masalah betul kan? Rasulullah SAW bangun. Siapa yang nak menginfakkan harta dia? Bangun Sayyidina Osman. Ya Rasulullah, aku bagi 100 ekor unta komplit. Kalau bagi unta dia tak tali pening. Unta tak ada nak duduk je. Bukan duduk unta, boleh duduk atas unta tu. Sekali unta tu milik, habis kulit semua. Dia mesti ada pelana dia semua. Itu dah jadi costing. Kata Sayyidina Osman, ya Rasulullah, aku bagi semua sekali 100 ekor unta komplit untuk nak pergi perang. Tapi bangun lagi. Nabi tanya lagi, siapa yang nak bagi lagi? Osman juga bangun. Ya Rasulullah, aku bagi 100 ekor unta lagi. Nabi ulang lagi, siapa lagi nak bagi? Osman bangun lagi. Ya Rasulullah, aku up lagi 100. Kata Nabi, Osman tidak akan pernah rugi mulai hari ini. Ini apa benda? Apa benda ni tuan? Apa tak? Kepercayaan. Macam ada harapan. Kita semua benda ni barulah cantik dah. Tapi kalau masuk ekor lagi bagus. Betul tak? Jadi malam ni muslimat yang mana pakai gelang, pakai katan tinggal terus. Kita buat beli ekor. Macam boleh? Boleh? Ada yang tarik tangan. Betul tak? Kekuatan kita pada akidah. Kekuatan kita kepercayaan. Yakin kita bukan bagi saja, tak, kita yakin. Ada satu hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis ini ada seorang ulama menilainya dhaif, tapi min bab targhib wa tarhib, dia nak memotivasikan manusia. Kita kata ada hadis Nabi SAW sebut, perawatlah sakitmu dengan sedekah. Hadis ini memang ada seorang ulama mudhaifkan ini, tapi min bab targhib wa tarhib, dia nak memotivasikan kita. Nabi kata, rawatlah sakitmu dengan sedekah. Soal apa kena mula sakit dengan sedekah? Apa kena mula sakit dengan sedekah? Tak ada. Tapi tuan-tuan, walaupun hadis ini dilahirkan, tetapi dari segi aplikasinya proven. Dia sakit, dia banyak sedekah, banyak sedekah. Sekurang-kurang tuan-tuan, Allah beri kekuatan jiwa kepada dia. Sekurang-kurang. Dia sakit ni ubat dia tak mesti sembuh. Kadang-kadang ubat dia apa? Jadi kekuatan jiwa. Kadang-kadang Allah bagi tambih, panjangkan. Maka dia ada kekuatan, kemudian dah walaupun dia sakit tapi dia tidaklah ketika itu juga mati. Mungkin dipanjangkan usia lagi supaya dapat buat lagi banyak kebaikan, sehingga satu ketika semua dalam keadaan everything is okay, kemudian baru Allah matikan dia. Pun jadi juga. Proven. Tahu proven? Dia buktikan. Jadi kita tak yakin. Lepas kita rumah Allah ni kita yang berjawab kita. Apa kita nak daripada suruh? Suruh sekarang tak boleh lepas nak komat ekor. Macam ada harapan. Tak usah ekor juga. Boleh. Siapa nak bagi 1 ekor? Ni macam Nabi tanya Sayyidina Osman, siapa nak bagi 1 ekor?
Ya aku ceramah. Ni saya tanya orang surah Al-Fatah ni, Al-Fatah. Ambil surah Al-Fatah yang baik. Baik. Macam boleh kita masukkan ekor surah ni. Belah sini ni kuat. Tuan-tuan, boleh tak boleh? Tuan-tuan, ekor satu horsepower. Kalau kita ambil yang murah punya, katakan dalam 900 dapat, 700 lah dapat. Siap pasang 900 lah, 900. Kita dah buang dalam, tak buang kita. Dari lebih kurang dalam 250 orang lagi. Cuba kita bayangkan, kalau satu orang, tuan-tuan, itu saya kata malu, kita baru nak masuk ekor, belum nak masuk lift lagi. Saya pergi Queenstown masjid di Queenstown di Singapura. Masjid lama, masjid bulan, lebih kurang separuh bulan lah. Masjid tu 2 tingkat. Jadi bila nak modify, nak masuk lift tu tak boleh buat belah dalam. Dia tak boleh masuk pasal bentuk dia punya bangunan. Jadi buat usaha lift tu kena buat belah luar. Capsule lift, yang main capsule. Saya tanya berapa banyak masjid tu? 3 juta Ustaz. 3 juta. Tuan-tuan, dia berjaya kutip ketika tu 1.5 juta. Dia perlu lagi dalam 1 juta lebih sikit. Bukan dia dapat bantuan pemerintah, bukan syarikat bagi, individu. Itu Singapura dia memang, walaupun kita kata dia minoriti, tapi kesedaran dia tak menginfak. Sebab itu bagi yang nak keluar agama, dia punya tough. Dia sanggup bayar untuk kuliah. Untuk kuliah, jangan memang. Dia buat expo, ada forum. Nak masuk expo ni $30. Bayar. Cuba malam ni, tuan tahu tak malam ni masuk bayar? Sedang malam ni masuk dia bayar. Tuan tahu tak tahu? Saya kali pertama ni sekadar share je tuan, bukan nak suruh benda, tak ada, share saja. Kali pertama saya masuk Singapura, saya pun terperanjat. Dia semua salam, semua dia kau. Dia memang semua orang dia salam, dia kau $1 ke, $5 ke, $10 ke, $50 ke. Kita kata, apa ni? Kemudian ada kembung datang itu, sudah. Ni orang beratur salam panjang ni. Masuk. Salam ni. Sudah. Muka ni merah macam tu. Dekat Malaysia tak pernah ada macam tu. Masuk. Sampai orang tegur Ustaz. Dia keluar Ustaz. Sebab itu bila ceramah, okey. Lepas ceramah sudah. Kasih malu. Tapi dia sebenarnya satu biasa. Benda yang biasa, dia takrim. Dia muliakan Ustaz. Kita belum sampai tahap tu ni. Belum. Macam pada harapan. Di Singapura. Itu hebat. Orang Singapura, dia mana yang nak pada agama, dia hebat. Kita, hebatan kita belum sampai di tahap. Sebab itu Allah Ta'ala kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau takkan sampai lagi kepada kebaikan sehingga kau boleh bagi benda yang kau sayang. Duit kita sayang kan, kita boleh bagi. So ada tempat kita rasa kita perlu, kita cuba buat dulu, masuk 3 horsepower. Sebiji kita tengok setuju tak setuju. Lebih kurang 2,700. Kalau dapat seorang RM5, tengok kumpul. Surau. Bukan nak masuk rumah kursi pengekor. Nak masuk surau pengekor. Saya ingat kapet ni macam kapet baru je nampak. Itu surau kita orang Kristian. Dahsyat. Tapi kalau kita cerita tentang agama lain, kita ketinggalan. Kita belum sampai tahap itu lagi. Tetapi sebenarnya kita Al-Islamu ya'lu wa la yu'la'. Tetapi umat Islam dia tak sampai kepada keyakinan itu. Apa tuan-tuan ingat? Kita bawa balik ke duit kita. Dan kita takkan bawa ke duit kita dengan tisu. Kita tu kira. Sama kita rasa duit kita nak bawa. Nabi kata tak ada. Untuk harta kau ni, apa yang kau pakai itu sekarang, itu yang kau punya. Apa yang kau sedekahkan, itu kau punya.
apa yang kau makan cukup. Lain daripada itu semua adalah hak waris. Baju pun yang kita pakai selain itu hilang. Kalau mati dengan jalan kaki, yang lain tak pakai dah tersebut. Lepas kadang-kadang kita tak percaya, kita tak seulang-ulang. Walaupun kita kata kita percaya, tetapi seulang-ulang kita tidak yakin dengan janji Allah SWT. Tuan ceramah ni sebenarnya sampai pukul saya ni tak diberitahu ceramah saya tu. Ikut saya tak ada salah, tapi saya tengok makanan dah hitam, macam-macam makanan kat luar tu. Jadi saya ingat tak orang yang saya skill saya pun nak berpindah supaya tuan-tuan tak risau. Saya tengok tuan-tuan dah penuh 5 jam. Sedap ni memang tak berhenti ceramah ni, memang jadi besok kerja pula tak berhentilah tuan. Itu kita nak sebut betul lah. Sebab itu akidah itu yang akan menentukan masyarakat itu boleh tetap kuat tak tetap kuat. Tapi kita tak boleh cerita bab akidah lagi lah. Kerana ini bab korban pun kalau bab korban ni masih ada lagi yang tak korban, tak boleh cerita lah tentang syurga lagi nak bawa tenang. Dia bukan soal daging tadi. Ustaz, takkan pasal tak korban tak susu? Tak, bukan itu soalnya. Soal kita masih lagi belum serahkan diri kita. Belum boleh kita nak serahkan diri kita ni kepada Allah Ta'ala. Yang Allah kata tadi, walakin yanalu taqwa minkum. Bukan soal nak korban tak korban, soal takwa tadi. Sebab itu ada orang dia tak ada duit tapi dia rasa, ya Allah, aku nak buat, ya Allah, aku nak buat, tapi tak ada duit. Sebab itu walaupun orang ni tak korban, sampai tak pada Allah Ta'ala. Sampai. Sebab dia tak mampu nak korban, tapi dia, ya Allah, aku kalau ada duit, ya Allah, aku nak korban tahun cikgu, ya Allah. Walaupun dia tak ada duit nak korban, dia tak mampu, tapi ini Allah kata, walakin yanalu taqwa minkum. Kalaupun orang yang korban, tapi dia tak ada perasaan. Sebab itu yang kita kata tadi, ada orang tadi, iaitu Ustaz, aku hukum korban di Kebojang. Tak ada Ustaz lah. Sebagai peranan mengatakan boleh, sebagai peranan mengatakan tak boleh. Yang boleh tak bicara, yang tak boleh itu kenapa? Hujah dia. Pertama dia kata, dia akan dengar benda-benda sunat. Apa dia? Sembelih. Kalau kita sembelih korban kat Kebojang, yang sembelih orang Kebojang, kita tak boleh sembelih. Takkan kita sembelih daripada sini. Orang ambil gambar WhatsApp, di lembu kau sembelih. Jadi yang kedua, kita tak boleh nak tengok dia disembelih. Kali balik tengok dah habis lah, dah lapar dah, ini lembu kau. Yang ketiga, dia kata kita tak boleh nak makan sikit. Sebab sunat bagi orang yang korban makan sikit. Kan, betul ada hadis Rasulullah SAW, ya, kerana Rasulullah SAW ya'kulu min kibdi udhiyati. Rasulullah SAW makan daripada hati daripada binatang korban. Jadi kalau kita korban tempat jauh, kata para ulama, benda sunat kita tak boleh buat. Satu perkara. Tapi pada saya, orang yang buat korban di Kebojang ni, sahabat-sahabat kita, sahabat kita yang buat, tujuannya nak bagi ada alternatif. Maknanya kalau orang tak boleh korban, kadang korban di Indonesia ni 4,000, 400 setengah, 500, lembu korban 300 sekali, kita tak duit, tapi kita ada duit 200. Di Kebojang mungkin boleh buat 200. Contohnya. Jadi ada alternatif betul ni. Sebab itu dia bukan soal. Yang soal ni kita buat tadi. Kalau orang buat korban di Kebojang kerana dia rasa situ murah, dia takut duit dia nak belanja banyak, kita takut. Ingat, bukan soal daging tu, walakin yanalu taqwa minkum. Dia takut. Sebab itu istighfar kali tu. Ya Allah, saya buat kat Kebojang, tak apa sebab? Yalah, hari tu saya tengok sini mahal, kita sana murah, sip sikit 200, bawa tenang, baiklah kau istighfar. Takut kalau lah korban ni pakai zaman nak kamil dan habis, takut lembu pun tak kena sambung. Kalau lembu tak kena sambung, letak lembu tengah badan seekor, seko tak kena sambung, menunjukkan Allah tak tinggal korban seko pun. Tak kaya kita tuan, menung kita, ya Allah, aku nak buat pula lah korban ni kita ni, betul. Sebab itu yang penting takwa. Kalau orang tak mampu korban pun, tapi ada rasa pada dia, ya Allah, mungkin dia tak mampu korban, tapi mungkin dia akan timpangkan hati, ya Allah, kalau mampu aku nak korban juga. Contoh tentang ini yang kita nak sebut tadi, bukan soal daging, bukan soal korban tadi, tapi soal apa? Ni, takwa. Dan kita sebut dia berkait dengan soal keyakinan kita kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yakin malam ni, fikirkan kalau belum buat korban, ada mesti lagi. Begitu juga untuk nak manfaat. Ya, saya nampak tadi macam setuju sangat musisi suara terkuasa. Jadi
kita infak kan. Cari sama-sama donate. Untuk siapa tak? Untuk rumah Allah. Oi, kalau kita dah pakai aircon Ustaz, nanti besok duit api banyak. Lah, duit api banyak, tayo banyak lah. Itu dia cerita ni. Apa yang kita bukan aircon? Dah siapa nak bayar? Nah, kita lah bayar. Siapa lagi nak bayar? Kan kita pergi jumpa pula kawan-kawan kita yang dah sedang tu. Lu tolong bayar ni. Duit api, betul. Tak ada. Jadi kita bayar. Jadi sebesar kita terus sesuai. Duit api tak payah simpan. Tepek kat luar. Duit api suam, duit air suam. Biar je. Nanti orang ada datang tengok, bayar. Ada orang datang, ambil, dia bayar. Tak apa, biar kan. Tapi janganlah mengada pula. Macam-macam ada bil Maxis, bil Astro, Selcom. Kan, siapkan rotek masuk sini. Rotek untuk diri ni. Allah confused. Suruh dia ada kereta pula. Kita tak maknanya dia tuan kita tak. Kita share sama-sama. Nampak? Jadi ini mudah-mudahan ada kekuatan untuk kita yakin kepada Allah SWT kita infakkan nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya ingat sekali dulu untuk malam ini, mudah-mudahan keyakinan kita kepada Allah SWT ini yang akan mendatangkan kekuatan kita dalam ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa kita bincang kepada malam ini dapat beri kekuatan kepada kita untuk kita bermuhasabah sama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Jadi saya ingat jam 29 tuan-tuan ni ada yang nak kerjaya jaya untuk pukul 10.30. Jadi sempat lagi ada sejam setengah lagi untuk tuan-tuan nak pergi jaya lepas ni. Jadi kita berhenti setakat ni, sambung lagi pada tahun-tahun akan datang insyaAllah. Jadi sekarang dulu saya ingat soal jawab pun kita buat depan ni. Kalau kita buka soal jawab kan panjang. Oh, saya suruh dulu tuan, saya sama-sama saya ada buat barang sikit tuan. Sebab kita pun di surau-surau ni kita tak nak minta berapa juta nak bagi kat dia. Kalau ada lah rezeki, kalau pada hari lupa nak salam kita, selamatkan. Jadi kita bawa barang sikit, saya ada bawa pound hari ni tuan. Kebetulan saya bawa umrah baru ini. Jemaah umrah saya ni dia produce pound sendiri. Dan insyaAllah dalam seterdekat dia buat kilang di sini pula. Dan insyaAllah dalam saya pun kita dah buat JB dengan sahabat yang sama-sama mengaji dengan kami dulu. Dia buat kilang untuk makanan buku ni. InsyaAllah kita akan keluarkan produk resepi pilihan Ustaz produk itu. Jadi kita sendirilah itu sebagai tampung untuk kita diri. Jadi kadang-kadang Ustaz ni pun dan dilema, kalau kita nak buat cara artis boleh kan, telefon 5,000 menung kita suruh. Kalau artis dia pakai lagu, satu lagu 1,000 macam. Kalau kita nak pakai pula satu hadis lah, berapa hadis nak baca malam. Satu hadis berapa Ustaz? Hadis mahal sikit lah, 1,500. Kalau Quran 2,000. Kalau macam tu Ustaz, baca hadis tu separuh je. Ya, tapi baru diganti itu. Jadi kita buat tuan, honestly kita sebut itu cara dulu. Sebab saya pun ada sahabat yang bawa saya, dia pun memang 10 hasil tak punya, dia bawa saya dulu kiri. Jadi dia pun ada anak bini yang dia nak tampung. Jadi dengan cara tu lah, sikit sebanyak dia tampung. Dan kenderaan pun semua sekali kita nak tampung. Mungkin minyak tak adalah. Sebab kita minyak Ustaz ni, bila kita pergi stesen minyak, kita bagi tahu itu Ustaz. Stesen itulah Ustaz, faham tu Ustaz? Islam itu kelebihan diri Ustaz. Betul pun sama juga. Betul kita tak payah-payah. Bila betul, Assalamualaikum. Ustaz, sudah Ustaz. Jadi itu dah boleh dapatkan di belakang sana. Ada dan kita pun bawa tuan-tuan bukan sekadar bagi tuan lanyak itu dah, tapi sedap. Saya yakin tuan-tuan akan telefon balik untuk nak beli lagi. Sedap, memang sedap. Betul. Saya sebut tadi ini jemaah umrah saya. Dia ikut saya dan dia buat. Alhamdulillah. Dia boleh dapatkan di belakang. Dan saya ingat ada air zam-zam juga kita ada bawa. Malam ni kita bagi harga spesial juga. Air zam-zam malam ni untuk Bukit Subang ni kita bagi harga 100 saja. Untuk 10 liter. 100 untuk 10 liter. Dan ada botol kecil kita jual RM7.50 saja. Selalu orang botol kecil je kita jual 500 ml RM7.50 daripada air yang botol besar. Kadang orang takut Ustaz dicampur, tak ada tuan-tuan. Saya letakkan saya punya ilmu sebagai menjamin baru air itu tulis.
RM7.50 itu pun sebab tak ada label. Tak sebab siap label. Besok kalau ada label RM7.50. Naik sikit, lain sikit. Sekarang ni saja sebab tak ada label, kita bagi RM7.50. Jadi tuan-tuan, habis lah. Tak ada label. Kalau ada label, so ada lain sikit. Jadi boleh dapatkan juga. Dan ada hal sodak, makanan sunnah, sodak dan minyak zaitun. Boleh dapatkan juga di belakang. Siapa yang nak, boleh dapatkan insyaAllah. Jadi itu saja tuan-tuan. Sekali terus ucap terima kasih kepada pihak surau yang ikut kita bersama pada malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak. Yang penting ni tuan-tuan, apa yang kita ngaji ni fikir dan merenungkan. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam. Aku qali hadza. Astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, boleh saya sambung perkongsian kita pada 8 hari bulan. InsyaAllah 8 hari bulan TV